Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan lagi dengan topik 3 Okey, hari itu kita berhenti sampai sanitizing and cleaning. Okey, so hari ini kita akan sambung mengenai plant design Okey, salah satu benda yang penting dalam memastikan kebersihan adalah daripada segi design tersebut. Okey, design food facility, food handling facility tersebut Okey, kilang ke, dapur ke, right? Plant design kita panggil plant design. Okey, maksud layout semua kita kena ada pematuhan terhadap kriteria-kriteria tertentu untuk kita buat Alright, so kita nak belajar pasal plant design. Okey, macam mana kita nak design tempat untuk kita buat makanan. Alright, seterusnya. Okey, food facility design okey. Untuk tempat kita buat makanan, tak kisahlah dapur ke ataupun kilang ke, tempat pemrosesan ke, okey, dia ada sanitary design dia. Alright, so sanitary design of facility and equipment is one of most effective food safety and strategies of the food company can employ. Okey, so salah satu strateginya adalah kita kawal daripada sudut design tu sendiri, kita dah apply. Alright, kalau kat college ni kita ada, kat belakang tu kita ada kilang kan, kita ada GMP, kita ada phytochemical. Okey, kilang-kilang tersebut pun dibina atas konsultansi, atas nasihat pakar untuk dibuat tempat pemrosesan. Alright, so pentingnya kita design facility kita tu, kita ikut yang bagi memudahkan kerja-kerja untuk melakukan sanitation kita tu Alright, so apakah kelebihan-kelebihan yang kita dapat daripada kita buat design yang mengikut kehendak sanitation ni? Alright, pertama, okay, can prevent develop of microbiological niches. Okay, so boleh menghalang penempatan mikrobial, bakteria. Kita dapat menghalang daripada tempat-tempat yang boleh membiarkan bakteria kalau desainnya kita design dengan betul. Alright, seterusnya, facilitate cleaning and sanitation. Kedua, dia macam memudahkan. Memudahkan untuk kita menjalankan kerja cleaning and sanitation. Alright. Yang ketiga, apa kelebihan kita apply design yang betul adalah dia maintain or increase product shelf life. So bila kita jaga kebersihan, bakteria tak dapat menyorok kat dalam kita punya facility, tak dapat membiak dalam tu. Alright, memudahkan cleaning and sanitation, maka produk kita boleh tahan lebih lama, increase the shelf life of the products. And then improve the product safety by reducing potential foodborne illness. So kita dapat mengurangkan potensi makanan kita tercemar dan menyebabkan foodborne illness. Kita dapat mengelakkan contamination. Alright, so facility design to incorporate food safety start with a following key elements. Macam mana kita nak design? Pertama, kita kena layout and planning. Kita kena buat layout, plan macam mana bentuk rupa kita punya facility design tersebut. Alright, so dengan design tersebut kita dapat mengurangkan, kita dapat minimize the potential for the creation of food safety hazard. So kalau kita proper layout, kita design betul-betul, insyaAllah kita dapat mengurangkan potensi untuk ada food safety hazard ni. Tak kisahlah microbial ke physical hazard ke. Alright, so and then next, design of the material and the component in food facility. So apakah material yang kita nak guna untuk buat dinding, apakah material kita nak guna buat shelling. So dia ada material yang recommended untuk kita gunakan dalam membuat food facility. Alright, next. Ni contoh so pertama kita ada, kalau dalam design kita ada hygiene zone. Hygiene zone hygiene zone adalah untuk kita membuat satu macam kawasan-kawasan ataupun zone-zone yang memisahkan antara satu proses dengan satu proses. So apa? Setiap proses dia ada contohnya kan. Kalau dalam satu contoh kat gambar sini nampak ada pelbagai warna kita letak ni kan. Ada color purple ni, ada color biru ni, ada color
kuning ni, alright. So ini dia menunjukkan bahawa setiap kawasan itu dipisahkan antara satu sama lain. Okay? Ada bilik untuk, contohnya kalau kita buat produk kan, ada bilik untuk kita handle raw material dalam kawasan tu. Contohnya kawasan kuning tu, kita cuma prepare raw material. Sebelah dia adalah tempat di mana dibuat bentuk produk ke, okay? Ataupun disalutkan produk tu dengan tepung ke, contohnya tempat pemrosesan. Itu kawasan tempat pemrosesan saja. Dan ada juga tempat kawasan untuk proses-proses seterusnya, okay? Mungkin proses bahagian pemanasan satu kawasan, proses kawasan penyejuk bekuan satu kawasan. So setiap proses yang berbeza, okay, dia ada hazard yang berbeza. So bila cara nak kontrol hazard yang berbeza adalah kita asingkan kawasan-kawasan yang kritikal tersebut. Alright. So cara salah satu kita nak kontrol hazard tu adalah kita pisahkan kawasan, separate the zone. Ada zone bahagian basah, ada zone bahagian kering. Alright. So bila kita asingkan macam ni, kita dapat mengawal, okay, hazard tu. Maksudnya satu kawasan tu dia hanya ada hazard tu saja. So lagi mudah kita nak control. Okay, cuba korang bayangkan, okay, satu facility tak ada pemisah langsung, tak ada dinding pemisah dan sebagainya. Alright, cuma di satu kawasan yang luas, tak ada separation, tak ada zone dan sebagainya. Bermacam-macam hazard segedebu dapat dekat kita. Kecuali kalau kita asingkan bilik ini untuk buat apa, bilik ini untuk buat apa, bilik ini untuk buat apa. So hazard tersebut pun turut diasingkan dan mudah untuk kita kawal. Itu tujuan kita buat zone by zone dalam facility kita ni. Alright. Okay. So basic facility flow. Alright. Okay. Yang sebelah ni pula kita cerita pasal facility flow. Okay, bermaksud kalau dalam satu kawasan tu, bila kita dah pisahkan ikut zone, alright, pergerakan produk itu daripada raw sampailah jadi finish material, finish goods, okay, finish product, daripada raw, daripada mentah sampailah jadi produk akhir. Alright, laluan dia dalam setiap kawasan itu mestilah satu laluan yang lurus dan tak ada patah balik. Kita panggil istilah dia first in dan first out. Okey, apa maksud first in dan first out? Okey, kat situlah dia masuk, tapi dia kena keluar kat satu kawasan yang lain. Tak boleh kat situ masuk, kat situ jugalah keluar. No. Okey, sebab apa kita tak nak ada produk itu berselisih antara produk apa? Produk yang tengah mentah dengan produk yang dah siap. Kita tak nak dia berselisih macam tu. Dia kena lalu dalam satu kawasan yang satu laluan yang lurus. Maksud dia lalu satu kawasan tu dan dia tak patah balik. Right. So contohnya kat sini kita nampaklah flow of raw material. Okey, ni kawasan bahan mentah. Okey, tengok anak panah merah ni yang saya buat ni. Okey. So kawasan merah ni, okey, raw material proses kat sini. Okey, contohnya kupas potong ayam contohnya. Contohlah buat nugget Okey, potong ayam, alright, lalu sini. Okey, dah habis potong ayam, basuh ayam. Okey, habis kawasan raw material ni, dia keluar daripada kawasan raw material, dia pergi ke production. Sini salut tepung lah, bentukkan jadi nugget. Lepas tu dia keluar. Okey, dia keluar kat sini. Contohnya dia packing pula dekat sini. Dah packing, lepas tu dia hantar dalam ke tempat penyimpanan kat storage. Daripada storage terus keluar pergi ke kedai, contoh macam tu. Alright, so dia punya pergerakan tu daripada satu zone ke satu zone, dia lalu sekali je. Raw material dia lalu sekali, okay, production area dia lalu sekali, storage dia lalu sekali, dan tempat distribution dia lalu sekali. So dia tak ada istilah, maksudnya kat sini dia masukkan raw material, dia proses-proses lah. Contohnya keluar balik kat raw material ni balik. Macam tu tak boleh. Alright. Sebabnya flow dia dah tak betul. Okey, kalau nak buat hygienic ataupun sanitation punya layout, okey, kita kena pastikan produk tersebut dia lalu kat setiap zone sekali saja. Dia satu one flow, first in, first out. Alright. Okey. So ini adalah benda yang penting juga untuk semua tahu dalam nak design plan. Okay. Alright. Sebabnya kadang-kadang walaupun anda bukanlah entrepreneur ataupun bukan orang yang nak berniaga, tapi plan layout ni perlu. Kadang-kadang kalau kita kerja di industri pun,
kalau industri kita sentiasa kadang-kadang setengah tempat kadang berkembang maju, okey, banyak tempat dia beli tempat baru. So mungkin anda satu hari nanti akan terlibat dalam proses-proses membuat layout untuk food facility. Alright. Okey. Penting untuk ingat flow of facility ni. Basic flow dia. Alright. So next. Okey. The principle of sanitary and facility design. Okey, tadi kita dah tengok pasal alright, kena ada zone, okey, and then dia kena ada flow, satu flow. Okey, tak boleh patah balik. Alright. So apa lagi ciri-ciri untuk facility kita tu wajib kena ada? Pertama adalah okey, facility site selection. Okey, maksudnya kawasan lokasi tempat kita buat facility sebut kena ada, kena make sure dia selamat. Alright. So mungkin kawasan tempat pembuatan makanan kita itu tidak terlalu dekat dengan chemical plant. Okey, maksudnya tak ada dekat dengan kawasan yang kita proses chemical ke, okey, ataupun tempat wastage ke, dekat kumbahan ke. Alright. Kita kalau boleh kita tak nak tempat kita berdekatan dengan tu. Sebab kalau siapa biasa lalu tempat kumbahan contohnya kan, tempat rawatan air ke, sangat-sangat busuk. So kalau bau busuk tak sesuai lah kawasan tu buat pemrosesan makanan. Alright. So kita tak nak, kalau boleh kawasan tu kita cuba elakkan daripada kawasan-kawasan contoh industri berat yang lain. Okey. Sebab tu kalau kita pergi kawasan kilang makanan, kawasan yang dipilih tu semua kawasan yang buat industri makanan je, tak adalah sebelah tu kilang kayu ke kilang besi ke. Kalau ada tu tak betul sebab kita takut ada potential contamination daripada jiran-jiran di sebelah tu. Alright. Okay. So next, ground and dust control. Okey, ni dalam facility pula. Okey, tadi pemilihan kawasan, yang kedua adalah ground and dust control, bermaksud kat dalam kita punya bangunan untuk buat makanan ni. Alright, kita kena make sure benda-benda yang secara logiknya orang panggil dapat kita control hazard yang fizikal seperti dust, okey, water, alright, contohnya drainage, okey, longkangan, okey, air kumbahan, laluan longkang dan sebagainya kena make sure tak ada flooding, okey, tak ada apa orang panggil, tak ada banjir lah, alright, tak ada bertakung, alright. Okay, so make sure ventilation ni apa, pengudaraan, angin keluar dan masuk macam mana laluan dia. Ini adalah facility design yang perlu kita ambil kira jugalah. Mungkin kadang-kadang kita tak terlalu arif pasal bahagian engineering part untuk membuat ventilation, okey, mungkin drainage, okey, tapi benda tu kita boleh nampak secara logik dan boleh kita bincang bersama dengan engineer yang buat bangunan tersebut. Alright. Boleh bagi tahu dia kata kita tak nak ada drainage tersumbat, kita nak ada ventilation, pengudaraan yang bagus. Okey. Alright, udara boleh keluar masuk dengan elok. Alright. Okey, itu basic kalau dalam bangunan mana-mana bangunan pun biasa macam tu normal. Alright, so next kita ada pest control. Okey, pest control ni pun benda yang penting juga, okey, untuk kita handle dekat facility makanan kita. Kalau kita buat makanan, okey, kita memang tak dapat elakkan daripada binatang-binatang perosak ni. Lipas terutamanya, tikus terutamanya, mesti akan ada selalunya, lalat, okey. Itu adalah benda-benda yang kita susah nak elak, tapi walaupun tak dapat nak elak, tapi kita boleh control. Satu nama dia pest control. Okey. So pest control ni kita boleh plan dengan kontraktor yang menguruskan pest control service. Ada banyak kontraktor yang menguruskan pest control service, berbincang, dapatkan training daripada dia dan juga dapatkan khidmat nasihat dan dapatkan khidmat-khidmat yang dibekalkan oleh dia. Selalunya macam peralatan, racun, semua benda ni kita
gunakan khidmat kontraktor pest control. Kenapa kita gunakan khidmat dia? Okay, sebabnya dia ada lesen. Dia ada lesen yang kita panggil sebagai lesen pemegang racun. So sebenarnya kalau kita guna kat rumah tu, kita racun tikus semua tu salah daripada segi undang-undang. Sebab apa? Sebabnya nak guna racun ni ada lesen dia, lesen pemegang racun dia. Alright, lesen macam lesen kereta, dia ada lesen dia. Alright, dan dia sentiasa renew setiap tahun lah. Dia ada lesen tamat tempoh. Macam kita lesen kereta tak ada tamat tempoh, dia sentiasa kena renew dan sebagainya. Okay, so nak apply racun ni dia ada orang yang bertanggungjawab, yang ada kebenaran untuk menggunakan racun dan membeli racun. Dan nak beli racun perosak ni pun dia kena ada lesen. Lesen yang sama tu lah, lesen pemegang racun tu. Kalau orang tak ada lesen, sepatutnya kedai tak boleh jual, sepatutnya lah, right? So pest control ni, okay, dia akan bantu kita dari segi apa, untuk kontrol makhluk-makhluk perosak seperti tikus, lipas semua ni. Dia ada cara dia. Okay, letak umpan apa, letak perangkap apa, okay, di sekeliling bangunan. Alright, dia ada perangkap dia, dan dia juga rawatan-rawatan sembuh, chemical dan sebagainya lah. Alright, tapi dia selalu, kalau pest control ni untuk food facility, dia ada kategori-kategori yang kita katakan sesuai, dan ada modul, ada dia punya orang panggil plan khas untuk food facility lah. Sebabnya kalau food facility ni dia tak boleh suka-suka hati pilih jenis racun yang tertentu, tak boleh pakai letak racun bahaya dan sebagainya, dan lokasi tersebut dia akan tentukan berdasarkan keperluan fasiliti tersebut. Alright, okay. Pest control ni nanti kita akan cerita sikit lagi dalam ujung-ujung slide ni ada nanti. Alright, so kena ada pest control juga untuk design facilities kita. Alright, seterusnya. Okay, lagi apa benda lagi kita kena ada? Okay, plant material lah. Ni jenis-jenis orang panggil bahan untuk buat dinding, untuk buat lantai. Okay, contoh dalam gambar ni, yang kat lantai dia color merah. Yang ni adalah, ini warna lah, tapi material untuk tempat food processing ni selalunya kita gunakan epoxy. Selalunya kalau macam kilang kita kat belakang tu pun, kilang JMP tu pun lantai dia epoxy. Okay, kalau lantai epoxy ni adalah yang recommended lah untuk dia apa ni, untuk sanitation, untuk kebersihan. Alright, sebabnya material dia macam dia bersih, dia clear, dia surface dia rata je, tak ada lekuk-lekuk, tak ada lubang-lubang. Alright, so dia kena rata, bersih, pastikan tak ada lubang-lubang kecil dekat dalam lantai, kat dalam ini. Kenapa? Kalau ada lubang-lubang kecil ni, itulah tempat di mana bakteria akan berkumpul, sisa-sisa makanan boleh terlekat, sisa-sisa bahan mentah boleh terlekat, dan bila ada, contohnya ada makanan terlekat, bakteria pun confirm akan boleh membiak dan sebagainya. Alright, so material yang sesuai lah untuk kita elakkan ada sisa-sisa boleh tertinggal dekat kawasan-kawasan tersebut. Contohnya dinding epoxy. Okay, material apa lagi so apa lagi ciri-ciri dia epoxy tu ada satu contoh material. Okay, tapi dia punya karakteristik material kita nak pilih ni sebenarnya berdasarkan apa sebenarnya? Tak semestinya epoxy lah. Alright, so pertama dia bagi tahu sini, kita kena cleanable, mudah untuk dicuci. Lantai, dinding kena guna material yang mudah untuk dicuci. Okey, contoh epoxy tadi lah. Okey, non porous. Okey, tak ada lubang-lubang. Okey, tak ada rongga-rongga. Kenapa? Itulah rongga-rongga ni kita takut ada bakteria hinggap dan melekat dan tinggal dekat situ susah nak cuci. Alright. So next, resistant to chemical, tidak bertindak balas dengan chemical pencuci, chemical sebarang chemical lah. Kalau contohnya dia react, dia boleh cair, jadi dah chemical contamination masuk dalam makanan dan sebagainya. Okey, alright, sesuai dengan proses kita nak buat dalam proses condition. Alright, so penting untuk plant material kita letak bahan-bahan yang senang untuk kita cuci. Alright, dan tak ada lubang-lubang, dan design dia kena clear je, surface dia tak ada porous, tak ada lubang-lubang. Alright, seterusnya equipment. Itu tadi plant material untuk material untuk buat bangunan. Okay, next, equipment, peralatan
Okay, make sure pemilihan peralatan selalunya kita elakkan dia mudah corrosion, mudah terhakis. Nak buat mesin lah, kena mesin yang berperalatan dia kurang orang panggil corrosion, tak ada kehakisan. Okay, compatible material, tak ada reaction antara mesin dengan material yang kita gunakan untuk buat makanan. Non-porous, sama tak ada lubang. Non-absorbent, dia tidak menyerap. Okay, prevent product from water collection, tak ada tempat air bertakung. Okay, easy disassemble and accessible. Alright, mesin kalau boleh cabut, okay, pastikan dia mudah untuk dileraikan dan dicantum kembali kalau ada keperluan lah, kalau ada keperluan untuk kita pisahkan mesin tersebut. Okay, cleanable and okay, mudah untuk dicuci to a micro level. Maksudnya mudah kita nak cuci ke level yang paling mendalam. Alright, maksudnya tak ada kawasan-kawasan yang susah nak cuci, ada terlindung daripada bila kita sembuh air dan sebagainya. Design mesin tersebut kena make sure cleanable, okay, mudah untuk dicuci. Alright, sekurang-kurangnya 6 inci ataupun 6 kaki lebih daripada tinggi pada lantai. Okay, alright, tak dia kena, maksudnya tak kena ada ruang sikit antara mesin tu dengan lantai, ada kaki dan sebagainya. 6 inci. Okay, daripada ceiling kena 8 inci. Okay, dan 36 inci daripada dinding. Ini spek-spek yang kita kena patuhi lah, kedudukan mesin tu dalam bangunan kita. Maksudnya ada jarak dia daripada lantai, ada jarak dia daripada ceiling, dan ada jarak dia daripada dinding. Alright, kenapa dia letakkan spek macam ni? Sebab apa? Memudahkan proses untuk kita mencuci mesin tu nanti. Alright, no hollow conveyor belt. Okay, ni hollow ni maksudnya tak ada tak ada conveyor belt yang yang terlampau kecil, okay, terlampau sempit. Alright, sebab susah kita nak cuci nanti. Alright, tapi selalunya kalau kita bekerja dengan food engineer ni, okay, engineer untuk mesin ni, kita boleh minta macam mana kita nak, dia akan buat. Alright, so basically material kita nak pilih untuk equipment tu pun penting juga. Alright, so benda yang mudah cuci, tak karat. Okay, sebab tu kalau banyak equipment dekat kilang, selalu dia guna stainless steel. Okay, stainless steel ni mahal tapi dia tahan lama dan kukuh, dan juga anti corrosion, senang nak cuci. Alright, stainless steel ni juga dia tak karat. Alright, okay, so itu equipment. Alright, okay, make cleaning easy, eliminate hiding space for pests. Macam mana kita nak ada satu design yang senang nak cuci dan juga boleh mengelakkan daripada haiwan perosak daripada membiak ataupun duduk dekat situ. Alright, so kat sini contoh lah. Okay, ceiling should be well sealed. Okay, ceiling kena dipastikan rapat tertutup. Okay, ceiling tempat bangunan tu lah. So kalau tertutup, so tak ada akses daripada bumbung daripada atas ceiling ke dalam facility. Sebab apa yang suka duduk atas bumbung selalunya adalah tikus. Alright, salah satu tanda ada tikus adalah kita boleh dengar kat ceiling dia berlari dan sebagainya. Sebab tikus ni, dia style dia adalah dia nak dapatkan makanan dia, tikus ni dia akan berlari dan sambar makanan dan hilang. Dan lari straight, ataupun lari daripada situ. Maksudnya dia tak ada, dia berjalan sikit-sikit dia makan, tak. No, tikus dia jenis dia takut tau, dia jenis sambar, jadi lari, ambil lagi. Alright, so kalau kat ceiling tu selalu ada tikus. Okay, wall should be good quality. Okay, dinding kita kena yang berkualiti tinggi, tak ada lubang ataupun gap, tak ada ruang ataupun lubang. Dinding kena rapat. Dinding tak boleh ada jarak, ada lubang-lubang, tempat-tempat yang boleh binatang yang menyorok. Okay, flake of paint, ni pun kena jaga. Kadang-kadang kita seronok buat facility nak cantik, kita cat macam-macam. Alright, so
cat pun kadang-kadang ada masalah bila kita berlakunya flaking. Flaking tu maksudnya cat tu dia macam terkopik tu, tahu tak? Nanti macam dia pecah, cat tu dah pecah, dia senang terkopik tu, dan ada habuk-habuk daripada cat yang dah kering tu. Selalu berlaku pada cat yang tak berkualiti ataupun cat yang lama. Alright. So kat tempat-tempat macam ni lah selalunya binatang perosak pest ni dia suka duduk. Alright. Okay, kat sini dia beritahu pest hide and dirt accumulate behind the protective screen. Okay, build a solid structure with no gap. Pentingnya tak ada gap ni, tak ada ruang. So kalau ada ruang ni, binatang memang akan duduk. Binatang-binatang. Sebab kita buat tempat proses makanan. Tempat makanan ni memang makanan lah, makanan dia jugalah. So dia akan cari kawasan-kawasan yang boleh dia bermustautin duduk kat situ, dan ada supply makanan anytime yang dia nak. Alright. Daripada gambar ni boleh nampaklah shilling ni kena rapat. Alright. Okay. Ataupun ni dipanggil protective screen atau false ceiling. Okay, to hide dirt. Okay, ni contohnya. Biasa kalau kat bangunan kita nampak ada bucu kan antara shilling dengan dinding. So kita ada satu teknik kita letak protective screen. So bucu tu kita cover dengan something. Alright. Kenapa? Sebab yang kat bucu ni, okay, kawasan bucu ni adalah kawasan yang ada potensi binatang ataupun bakteria nak duduk kat sini. Kotoran-kotoran. So kalau kat sini dah cover, okay, kat sini dah cover, so kita dapat halang bucu tu daripada wujud lah, bucu yang hujung ni. Lagi satu, kalau ada bucu dia susah nak cuci. Okay, so ini kalau kat shilling. Alright, kita ada juga kalau dekat lantai. Kat lantai, okay, kalau siapa pernah pergi kilang belakang tu perasan lantai kita dekat bucu-bucu dinding kita tak ada tajam macam ni. Okay, dia tak ada tajam, dia ada mesti ada lengkungan. Maksudnya design lantai ke dinding tu dia buat melengkung macam ni. Okay, supaya tak ada bucu macam ni. Bila ada bucu-bucu macam ni susah nak cuci. Alright. So bila dia lengkung macam ni, air tak bertakung, nak cuci senang. Okay, kita panggil sebagai concave. Bentuk dia concave. Concave floor. Okay, maksud antara lantai ke dinding tu dia apa panggil, melengkung macam ni. Dia tak bucu macam ni, tapi sebaliknya dia melengkung. Alright. Okay. Alright. So itu adalah basically pasal plant design. Alright. So next kita akan tengok cerita lebih mendalam pasal pest. Okay. Rodent and insect. Rodent apa? Rodent ni adalah contoh tikus lah. Rodent, insect serangga. Okay. Okay. Pest in food establishment. Alright. A pest is any animal or plant which has harmful effect on humans. Okay, their food and their living condition. Okay, alright. So pest, apakah pest? Okay, maksud pest adalah kita panggil dia haiwan perosak lah. Alright. So pest ni adalah sebarang bentuk binatang, okay, animal or plant ataupun tumbuhan yang ada kesan kepada berbahaya kepada manusia. Alright. So apa haiwan perosak yang biasa kita tahu? Okay, tikus lah, okay, lipas, okay, serangga-serangga perosak. Alright. Sebabnya kita buat makanan, binatang suka. Alright. So musuh kita salah satu adalah haiwan perosak ni lah, yang akan merosakkan makanan kita yang kita nak proses tu. Alright. So pests include animal which is, okay, contoh-contoh haiwan yang dikategorikan sebagai pest. Alright. Okay, kat sini kita bagi tahu, okay, microorganism, okay, sebarang bentuk microorganism yang membawa penyakit, okay, parasite, okay, contohnya dalam nyamuk ada virus, Ross River virus, alright, Murray Valley acceptability. Ini nama-nama microorganism ataupun virus ataupun bakteria yang dibawa oleh binatang-binatang ni lah. Alright, so attack and eat vegetables, cereal crop. Okay, ada juga binatang-binatang yang makan direct makanan kita tu, okay, produk kita tu. Contohnya haiwan perosak seperti belalang, okay, caterpillar, okay, ulat bulu, right, lipas, okay. Okay, damage store food, okay, tempat penyimpanan kita, okay, terancam juga bila kita simpan makanan.
dekat storage kita ada tikus, okey. Ada apa lagi ya? Ada lipas, alright. So dia makan makanan kita, tapi dia pun akan meninggalkan kotoran-kotoran, okey. So produk kita yang tertinggal kat dalam tu ada potensi untuk terkena contamination daripada binatang-binatang ini, alright. So next, attack and eat, okey. Farm station animals, okey. So ini contoh binatang-binatang yang besar lah, seperti apa, anjing, okey, apa lagi, musang, okay. Kalau contohnya kalau kita ada tempat peternakan ayam, okay, musang makan ayam, makan kambing, alright. Okay. So ini jenis binatang yang makan dan eat and station animal, okay. Dia makan binatang yang kita ternak lah. Alright. So next, damage building. For example, okay, yang ni adalah yang binatang yang bukan merosakkan makanan, tapi dia merosakkan bangunan. Alright. Contohnya apa? Termites. Termites ni apa? Anai-anai, okey. Anai-anai dia merosakkan facility, okey. Kayu-kayu lah, mesin kita lah, dia duduk dan dia makan dan dia merosakkan lah. Alright. So ini adalah contoh-contoh pest. Apa? So basically apa contoh-contoh pest yang utama kalau dalam food makanan ni? Lipas tak lari. Okey, apa lagi? Tikus, okey, tak lari. Alright. Anai-anai pun ada setengah tempat ada kes anai-anai juga. Alright. So ada beberapa cara untuk kita kontrol pest ni. Okey, kita tengok okey. Okey, sebelum kita tengok apa cara-cara dia, kita tengok dulu apakah tanda-tanda ada pest kat tempat kita. Okey. Pertama, bite marks on food packaging, okey. Ada kesan gigit pada packaging produk kita ataupun packaging raw material kita. Okey, ada tanda-tanda gigit. Misalnya kalau tikus dia ada kesan dia gigit kan, dia makan packaging tu, dia untuk dapatkan produk kat dalam tu dia gigit dulu plastik lah, okey, pembalut makanan tersebut. Okey, kita akan nampak kesan gigit alright. So next, dropping ni apa? Tahi dia lah. Okey. Biasanya kalau lipas dia ada tinggalkan tahi dia dan bau dia busuk lah. Alright. Ataupun tikus, okey. Tanda-tanda tempat yang ada harboring tikus, tempat laluan dia tu akan nampak najis-najis dia tu ditinggalkan. Alright. So piles of nesting material, okey. Benda-benda yang kita nampak seolah-olah macam tempat sarang dia. Setengah binatang dia suka buat sarang, dia ambil kertas lah, okey, dia ambil sebarang bentuk soft material, okey, daun-daun, alright, dia jadikan sarang dia, okey. So nampak sarang, tu tanda ada pest jugalah, alright. So sebab dia, kalau contohnya burung pun sejenis pest, boleh dijadikan sebagai masalah pest juga burung. Okay, so next, disturbance in storage area. Okay, ada tempat storage kita tiba-tiba bersepah. Kita dah susun yang elok, esok datang pasal bersepah. Lepas tu sengit sana, sengit sini, ada hantu ke? Bukan. Okay, itu tandanya ada gangguan pest lah. Pest lalu lalang. Okay, ada langgar sana, langgar sini. Okay, bersepah. Alright. So kita nampak ada kekacauan dekat tempat kita punya storage area. Alright. So next, sighting of the rodent and insect. Okay. Yang terakhir adalah kita nampak sendiri. Oh, nampak bila masuk tempat production, nampak apa? Tikus tengah lari. Okay. Lipas tengah berjoget-joget kat dalam tu. Alright. Boleh nampak dengan mata kasar kita binatang tu sendiri. Alright. So ini adalah tanda-tanda sign of pest infestation. Tanda binatang perosak ni duduk dekat facility food kita. Alright. Okay. Okay, so kita tengok dulu rodent. Rodent ni sebenarnya boleh kata family species dan sebagainya lah. Salah satu yang kita rujuk sebagai rodent ni, okay, adalah tikus lah dalam kes makanan ni. Kalau ikut genome untuk rodent ni, sebenarnya skop dia luas kalau kita belajar biologi. Ada arnab lah, segala benda gigi yang bergigi dua, rodent dia makan. Okay, dia makan untuk asah gigi depan dia tu. Okay, itu kategori rodent lah. Tapi kalau dalam food facility ni, rodent yang kita maksudkan ni adalah tikus lah. Sebab tikus kita tak boleh cakap mice ataupun kita tak cakap mouse. Okay, sebenarnya rats, ada banyak jenis tikus. So dia klasifikasikan sebagai rodent. Alright. So sebagai bentuk rodent yang merosakkan makanan tu, dia dikategorikan sebagai pest. Okay. So rodent are mammals, okay, adalah mamalia.
okey, order dalam dia punya genome species semua tu lah. Order dia Rodentia, so kita panggil dia rodent. Okay, dia characterized by single pair and continuously growing incisor of each upper and lower jaws. Okay, tu kata gigi dia. Ada gigi dia, okay, gigi bawah dan gigi atas dia, okay. Incisor, gigi kapal. Okay, so the rodent including mice, Norway and roof rat. Okay, ni contoh tikus lah. Ada mice, ada Norway rat, okay, ada roof rat. Roof rat ni apa ni jenis-jenis tikus lah okay, ada tikus bumbung, ada tikus yang macam Mickey Mouse tu, kita telinga bulat tu, alright. So tu mice, tu yang tikus rumah. Okay, ada Norway rat. Norway rat ni yang macam ni, yang macam kita nampak tikus kali hitam lah, yang biasa kat longkang tu. Okay, so present the biggest problem in food processing and storage facilities. Okay, so ini adalah contoh-contoh rodent yang bagi masalah kepada food facility punya processing punya facility lah. Alright, so frequency with the mice and rat urinate. Okay, so biasa dengar kencing tikus. Okay, so kencing tikus ni dia bawa masalah penyakit, alright, bakteria, okay, boleh menyebabkan kematian lah. Satu banyak orang takut dengan kencing tikus ni. Dia ada pathogen, ada bakteria dalam tu yang menyebabkan penyakit. Okay, alright, so okay, tu tadi rodent, okay, jenis-jenis tikus. Okay, by the way, sebelum ni cockroach sebelum masuk cockroach ni saya cerita, okay, kalau tikus, okay, macam mana cara kita nak halang dia. Kalau pest control kan, kalau pest control datang macam ni, dia nak halang tikus ni. Pertama adalah dengan dia letak bait station. Bait station tu apa? Bait station itu adalah perangkap. Perangkap, okay, kalau di dalamnya diletakkan racun, okay, tikus makan, dan selalunya tikus akan lama kelamaan dia akan matilah. Tapi dia ikut jenis racun. Ada setengah racun tikus ni kadang-kadang dia makan and then dia tak terus mati, dia makan dan dia balik semula ke tempat asal dia, longkang ke sarang dia ke. Okay, dia akan menaikkan adrenaline hormon dia dan dia rasa nak makan, nak minum. So dia akan minum air dengan banyak sampai di perut dia kembung dan pecah. Itu salah satu contoh lah chemical yang wujud untuk buat pest control untuk tikus. Alright, selain daripada gunakan racun, kita boleh gunakan juga mechanical trap. Mechanical trap adalah trap perangkap yang kita normal kita jumpa kalau kat kedai hardware ataupun kat rumah mak ayah selalu guna kan. Okay, yang kita letak, yang biasa dalam cerita kartun tu, okay, yang kepik tu, yang letak keju lah apa, letak umpan, okay, kepik, and then dia terperangkap kat situ. Alright, tu mechanical trap. Okay, itu kalau satu lagi perangkap. Ada lagi satu jenis perangkap yang digunakan pakai juga, ini untuk atas shielding bangunan. Okay, ini pest control selalu letak juga, dia panggil glue trap. Guna gam. Dia ada sejenis gam. Okay, gam tu dia bau dia kuat, kali hijau. Okay, dia letak atas satu bekas alas lah, tak kisah kotak ke apa. Okay, dituangkan gam tu di atas tu, dan di tengah-tengah gam tu kita letakkan umpan. Okay, selalu umpan yang kita letak kalau umpan yang berbau lah, contohnya tikus pula sotong. Okay, benda-benda berbau kuat lah, sotong kering. Alright, kenapa? Sebabnya tikus ni dia attract pada bau yang kuat lah. Okay, so macam saya cerita tadi, tikus dia akan lari dengan laju, okay, pergi untuk sambar makanannya dia dan pergi. Okay, itulah function glue trap. Berdasarkan teknik tu, glue trap tu guna konsep tu, dia nak tangkap tikus. Okay, tikus datang lagi lari nak ambil makanan kat tengah-tengah glue tu, dia laju lagi, tahu-tahu dia dah lekat pada glue tu, dah sampai tengah-tengah glue tu dah. Okay, dan dia tak boleh nak pergi mana-mana. Alright, dan dia akan mati merepuk dekat glue tersebut lah. Alright, tu satu lagi teknik untuk tangkap tikus lah, untuk trap tikus lah. Alright, so satu lagi, apa lagi kat facility kilang dia selalu buat kalau untuk tikus adalah, okay, tikus ni dia jenis yang suka meninggalkan jejak dia. Okay, meninggalkan jejak di atas lantai dan meninggalkan najis dia di sepanjang laluan dia. Alright, so adalah satu cara nak cegah ataupun nak monitor aktiviti tikus ni adalah, pertama adalah masuk sendiri dalam shielding facility tu, bumbung kilang tersebut. Okay, kita boleh nampak ada dropping tu. Okay, tu tandanya ada tai, maksud ada tai, adalah tikus tu. Okay, and then next adalah satu lagi cara adalah kita letak satu warna ataupun line dekat
tepi dinding lantai, di bahagian lantai yang berhampiran dengan dinding tempat facility kita tu, okey, mungkin kita letak line tepi dinding tu, kita letak line color putih. Okey, selalunya color yang cerah, color putih. So bila kita letak line ataupun laluan di tepi-tepi dinding bangunan kita tu color putih, so kalau ada tikus, kita boleh nampak jejak dia meninggalkan kotoran-kotoran laluan dia. Alright. Okay, saat tikus ni kaki dia kotor, dia pijak tahi lah, dia pijak tanah, okay, dia akan tinggalkan jejak. Okay. So dari situ kita boleh tahu aktiviti tikus tersebut, kita boleh nampak dia punya peninggalan-peninggalan, tanda-tanda dia pernah ada kat situ. Alright, so tu sedikit sebanyak mengenai tikus lah. Alright, so next kita tengok pasal cockroach. Okay, cockroach ni apa cockroach? Okay, cockroach adalah lipas. Alright, so lipas pun adalah benda yang normal dan selalunya akan ada dekat tempat food facility kita. Alright, so lipas ni pun dia ada beberapa jenis. Alright, mungkin kita biasa nampak yang dalam gambar ni. Okay, yang ni. Tapi tak semua lipas macam ni lah. Maksudnya tak semua semestinya lipas yang jenis ini saja yang mengancam kita punya food facility lah. Okay, kita tengok sedikit sebanyak mengenai cockroach. Okay, cockroach dia adalah microorganism. Dia bawa banyak microorganism, dia bawa banyak bakteria. Okay, they prefer high carbohydrate, starchy and sweet food. Okay, dia suka makanan yang berkarbohidrat tinggi, yang berkanji. Alright. Dia akan makan segala jenis makanan lah sedang cerita. Dia akan makan juga lebihan-lebihan makanan manusia. Okey, decaying food scrap. Okey, makanan-makanan yang dah basi rosak pun dia makan juga. Okey, so kertas dan juga kayu pun dia turut makan juga. Banyak makanan lipas ni. Sebab tu lipas kita senang jumpa kat mana-mana, sebabnya hampir semua benda dia jadikan makanan dia. Benda yang kita makan dia makan, benda yang kita tak makan pun dia makan. Alright, so most cockroach active in the dark places. Kebanyakan lipas dia aktif di tempat-tempat yang gelap pada waktu malam. Alright, so sebab itulah manusia jarang nak kacau dia, sebab kita tak nampak dia. Waktu kita tidur tu, waktu tu dia keluar. Waktu malam kita, kalau kita manusia ni, kita suka tempat yang terang. Alright, so jenis-jenis lipas ni pula kita ada contoh yang saya bulatkan ni. Yang saya bulatkan ni nama dia American cockroach. Okay, American cockroach ni ni nama yang biasa kita nampak tu, yang color coklat kemerah-merahan tu. Alright, yang biasa nampak dalam longkang tu, nama dia American cockroach. Okay, rupanya baka Amerika ke? Tak, memang spesies tu nama dia American cockroach. Okay, yang ni yang boleh terbang, yang biasa kita nampak dekat longkang. Okay, lipas jenis American cockroach ni dia suka tempat yang kotor. Okay, tempat yang kotor, okay, gelap. Alright, okay, itu tempat pertama. Okay, ada juga jenis lipas yang sebelah ni, yang tak ada sayap ni. Ni orang kata anak lipas, sebenarnya bukan. Okay, ni bukan anak lipas. Okay, ni nama dia. Okay, ini dia ada sejenis lipas seakan-akan anak lipas, tapi dia bukan anak lipas. Dia sejenis lipas yang suka duduk dekat electrical panel. Okay, tadi kalau yang besar tu American cockroach. Okay, kalau yang kecil ni kita panggil dia German cockroach. Okay, German cockroach ni dia suka pada tempat-tempat yang berbeza daripada American cockroach ni. Dia suka tempat-tempat yang bersih, dan selalunya dia tak ada sayap. Okay, okay, so cockroach yang jenis ni, dia lagi satu, kalau perasan dia akan bawa telur dia. Kat buntut dia ada satu benda bentuk petak macam ni, okay. Macam ni lah sebenarnya, tak nampak ni sebab halang dengan kamera saya ni. Okay, ini adalah dia punya telur. Selalunya kadang-kadang lipas yang kecil ni dia akan bawa telur dekat buntut dia. Boleh nampak benda yang macam segi tepat ni dekat buntut dia, itu adalah telur dia. Dia bawa pergi mana-mana. Okay, tapi lipas jenis ni dia suka ke tempat yang bersih, okay, dan tempat yang panas. Contohnya dalam electrical panel. Okay, dekat tempat-tempat yang ada wire elektrik. Okay, tempat dalam rumah Swiss. Okay, tempat-tempat electrical part dia suka duduk. Alright, tapi walaupun dia suka tempat yang bersih, tapi lama-lama tempat yang bersih tu akan jadi kotor juga dengan tahi dia. Alright, tapi dia still akan bawa ancaman kepada facility kita lah. Alright. Okay, so jenis yang ketiga adalah flies. Okay, okay, habis pasal lipas.
Okey. By the way, selalu terlupa. Okey. So macam mana cara nak kontrol lipas ni? Nak kontrol lipas, okey, simple saja. Okey, kita boleh gunakan lipas, kita ada perangkap yang jenis gam juga. Okey. Itu pun boleh nampak ada jual kat kedai-kedai rujak kadang-kadang. Selalunya sebenarnya yang paling efektif untuk lipas adalah kita gunakan jenis gam tersebut. Alright. Sebab lipas dia hinggap dekat macam kertas yang ada gam tu, nanti dia tak boleh nak lari. Alright. So lipas juga kalau pest control dia selalu gunakan chemical treatment jugalah. Maksud dekat longkang, dekat luar facility, okey, dia akan sembur chemical untuk bunuh lipas-lipas ni. Okey, sebab lipas tak ada cara lain lah selain daripada bunuh. Kenapa? Sebab apa? Sebab kalau kita nampak lipas seekor depan mata kita, bermaksud kat belakang kita ataupun kat tempat sarang dia, okey, ada berpuluh-puluh ekor lagi. Okey, kita nampak 10, maksud kat belakang tu ada beribu-ribu ekor lagi. Okey, lipas dia memang banyak. Dia akan memang banyak dalam satu tempat, dia akan terus banyak, dia beranak banyak dan terus banyak kat tempat tu. Alright, so sembur racun lah. Okay, tapi nak cerita kalau dalam food facility ni, kita tak boleh nak racun kat dalam bangunan. Sebab tu saya jaga ada tempat kita letak gunakan gam, kita guna glue. Ada setengah tempat kita pakai racun. Alright, so selalunya dalam tempat pemrosesan makanan, dalam facility, okay, dekat dengan tempat kita proses makanan tu, kita guna yang bukan racun. Maksudnya mechanical trap, okay, guna glue. Alright. Kalau dekat luar facility, maksud di bahagian luar bangunan, okay, kat longkang-longkang, okay, tempat kumbahan, okay, barulah kita sembur racun tu di sekeliling luar bangunan. Okay. Selalunya kalau untuk pest control, okay, untuk gunakan racun cuma di bahagian luar saja. Bahagian luar bangunan. Kalau bahagian dalam makanan, dalam bangunan tak guna racun. Alright. So next, flies. Okay, lalat. Okay, lalat. Okay, lalat dia juga bawa bakteria. Okay. Okay, lalat adalah benda-benda yang annoying. Okay. Dia akan hinggap ke satu tempat dan kita nak pukul pun payah. Lari laju, kita terbang laju. Alright. Tapi efek dia adalah dia bawa bakteria yang boleh menyebabkan typhoid. Okay, sebab tu ambil tu suntikan typhoid sebab kita takut terkena bakteria, penyakit-penyakit seperti typhoid. Okay. Diarrhea, okay, cherry beret, streptococcal, okay, ni nama-nama bakteria lah yang menyebabkan penyakit lah. Okay, alright, so lalat, okay, flies, they eat animal and human waste. Okay, dia makan lebihan-lebihan ataupun buangan-buangan daripada binatang dan juga manusia. Alright, dia ambil bakteria yang berbahaya, kat badan dia ada banyak bakteria yang berbahaya, dia datang daripada tempat-tempat yang dihinggap sebelum ni. Alright, so bila dihinggap ke satu tempat, dia ambil juga kotoran tu, dan bila dihinggap ke tempat lain, dia akan bawa kotoran tu yang dah berkumpul dekat badan dia tu, lekat kat situ. Okay, dia pergi tempat lain, lekat pula kat situ. Alright, so banyak kotoran datangnya daripada sayap dia dan juga daripada dia punya mulut. Alright, dan juga pada badan lah. Okay, sebenarnya itu satu badan itu kotor lah, banyak bakteria pada lalat. Alright, so lalat ni dia basically dia kehidupan dia tak lama pun. Okay, lalat ni dia boleh hidup antara dalam 1 ke 25 hari je, dekat nak sebulan je jangka hidup lalat ni. Okay, so kalau lalat dia ada dua jenis, ada jenis housefly, ada jenis stable fly. Okay, kalau housefly ni 25 hari, kalau stable fly ni boleh pergi sampai 52 hari. Ni jangka hayat dia, nak cerita sikit lah. So daripada telur dia, okay, ni kita panggil larva ni, okay, telur jadi larva, jadi macam cacing-cacing tu. Okay, dia jadi pupa ni dia jadi macam kepompong dia tu, lepas tu dia keluar sebagai lalat. Kalau rama-rama tak apa juga, yang keluar daripada kepompong jadi rama-rama, ni keluar daripada kepompong jadi lalat. Alright, so macam mana cara nak kontrol lalat? Nak kontrol lalat, kita kena menggunakan glue juga. Okay, kalau perasan kalau dekat KFC ke kat mana, okay, dia ada satu lampu yang color purple tu, lampu warna biru, kita panggil ultraviolet, UV light. Ultraviolet ataupun UV light, okay, dia letak dekat dinding, okay, nanti lalat akan datang kat dia. Okay, ada dua cara. Satu cara adalah UV light tu dia letak
glue, dia letak gam. Okey, bila lalat dia tertarik dengan lampu yang daripada UV light tu, dia datang dan dia hinggap dekat glue. Okey, so dia lekat dekat glue tersebut. Okey, itu satu. Okey, yang kedua, okey, setengah tempat kadang-kadang dia letak elektrik. Okey, maksudnya dia panggil electrocutor. Okey, dia letak lampu, lalat datang, lepas tu lalu kena besi dia kena elektrik, lepas tu dia hangus terbakar. Alright. Tapi kalau untuk food facility, selalunya kalau nak letak untuk UV light tu, selalunya kita tak letak yang ada elektrik tu lah, kita letak yang ada pelekat. Kenapa? Sebab apa? Kalau contoh yang elektrik tu, lalat tu bila kena elektrik dia meletup. So bila meletup, okey, mungkin ada sisa-sisa dia tercampak ke dalam fasiliti makanan. Sebab tu kalau jenis-jenis elektrik ni tidak dibenarkan guna dekat food facility. Selalu kalau yang ada elektrik yang untuk kontrol lalat ni, selalu dia guna pelekat saja. UV light dia letak dekat pintu-pintu masuk. Okey, selalunya dekat pintu-pintu masuk kilang dia letakkan UV light ni, dan lalat akan hinggap dekat situ dan lekat dia mati kat situ lah. Alright. Okey, so ini sedikit sebanyak mengenai lalat lah. Okay, control of pest. Okay, so all food establishment must establish effective pest control program. Okay, determine what kind of pest control activity need to be done. Okay, so benda ni, okay, kita kena berbincang dengan pest control contractor kita. Okay, penting ambil pest control contractor. Company dia kena ambil pest control contractor dalam peraturan. Okay, kalau ikut mana-mana SIRIM ke KKM ke, okay, mana-mana kilang ataupun food facility, dia tidak boleh buat pandai-pandai sendiri saja buat pest control. Sebaliknya dia kena ada lantik seorang kontraktor, okay, yang dia bayar, okay, dan dia kena berbincang, duduk sit down dengan pest control tu untuk kontrol pest dekat kawasan dia. Okay, so apa yang akan buat adalah bila kita hire, kata kita upah pest control contractor ni, okay, pest control dia organisasi dia lebih ada lesen satu, dan lebih berpengalaman dan lebih memahami macam mana cara nak kontrol pest ni. Alright, selalunya dia akan buat siasatan. Okay, dia akan pergi ke kawasan kilang kita ataupun kawasan pembuatan makanan kita, dia akan siasat apakah jenis-jenis masalah pest yang ada. Sebab tak semua tempat ada semua benda pest yang sama. Ada setengah tempat pest yang berbeza dan mungkin jenis spesies yang lain. Okay, tu dia orang lebih arif. Okay, so dia orang akan buat siasatan dan dia orang akan cek apa jenis masalah gangguan haiwan perosak apa yang selalu ada kat kawasan kita. Okay, dan dia akan bagi cadangan pada kita apakah pest control activity yang perlu dilaksanakan. Okay, so waktu sit down dan berbincang, dan kita boleh share ataupun bagi maklumat ataupun belajar daripada dia. Okay, apakah jenis kontrol yang diperlukan untuk fasiliti tersebut. Alright, apakah jenis peralatan yang sesuai untuk digunakan di facility food tersebut. Okay, so kalau contoh ada lalat, dia akan bagi tahu ada lalat. Okay, boleh guna UV light dan pelekat. Alright, ada tikus, boleh letak bait station. Okay, boleh letak umpan-umpan yang sesuai. Okay, jenis-jenis perangkap yang sesuai. Dia akan bagi khidmat nasihat lah. Alright. Okay, so sama juga dengan control of insect. Okay, kalau ada jenis-jenis insect, ada jenis-jenis lalat, okay, ada jenis serangga yang bagi kesan kepada tempat kita. Okay, lipas, okay, dia makan kotak-kotak tempat kita simpan packaging kita, boleh jadi juga. So dia boleh letak bait station lah. Bait station ni itulah satu kotak perangkap yang dalam dia ada umpan lah, ada umpan, ada racun dan sebagainya lah. Alright. So kat sini dia beritahu juga kalau guna chemical ataupun guna racun, tadi saya beritahu tadi, cuma boleh digunakan di luar fasiliti saja, di luar bangunan saja. Alright. Alright, kalau dalam bangunan, okay, dalam bangunan dia selalunya kita guna apa ni orang panggil teknik-teknik perangkap yang mechanical ni, okay, dicampur dengan sanitation program.
Alright, tapi mana-mana kilang, yang ni yang last kali ni selalunya berlaku selalu kilang dia akan minta kita analyze, okay, cari kaedah ataupun alternatif untuk kita control pest dengan cara paling efektif dan paling murah. Alright, sebab apa? Sebabnya kos untuk pest control ni sebenarnya tinggi, sebab kita ambil pest control contractor ni, dia kita bayar dia. Bukan bayar sikit-sikit, beribu-ribu, puluh-puluh ribu. Right, so dia agak mahal kosnya. Right, so dalam kilang-kilang buat makanan kan dia bisnes. Alright, so kos juga memainkan peranan yang penting lah untuk pilih alternatif yang paling sesuai dan murah lah. Alright, okay. So kalau cara untuk kontrol insect ni juga adalah dengan cara kita filling crack. Kalau ada crack dekat lantai, ada rekahan, okay, kita make sure kita tampal dan pastikan tak ada lubang-lubang ataupun rongga-rongga di fasiliti kilang kita, sebab serangga dan bakteria suka membiak dekat kawasan-kawasan yang ada gap. Okay, gap tu macam ada ruang, okay, ada ruang kecil, celah-celah celah-celah mesin, celah-celah dinding ataupun ada lapisan dinding yang terbuka. Alright, tu kita panggil gaps. Okay, dan juga lubang-lubang. Okay, kawasan-kawasan ni bakteria ataupun insect dan juga pest ni dia suka duduk. Bila dia duduk, apa yang berlaku adalah dia membiak, dia bertelur dan sebagainya. Okay, bila bertelur makin jadi lagi banyak. Alright, okay. So basically cara nak control pest ni adalah selain daripada kita dapatkan hikmat pest control, okay, kita juga boleh control dengan cara kita buat proper cleaning, okay, cucian berkala. Satu kena ada sanitation and cleaning nak elak pest ni tadi, okay. Dia kena ada cucian berkala, tata kerja kita pun, okay, maintenance bangunan kena make sure tak ada kawasan-kawasan berlubang, pecah retak dan sebagainya. Okay, so maksudnya maintenance kilang tu kena elok, kena jaga, okay, supaya kalau tak dia akan memberi ruang kepada insect ataupun pest ni untuk duduk dan membiak. Alright, okay, kalau contohnya apa lagi teknik-teknik kaedah pembuangan sampah, okay, buat SOP yang betul. Maksudnya kalau ada benda untuk yang busuk ke apa, cepat-cepat buang. Alright, tak boleh simpan lama-lama. Kalau simpan lama-lama confirm datanglah binatang-binatang ni. Alright, seterusnya, okay, so macam mana cara nak halang pest ni? Okay, macam mana cara yang kita panggil cara yang betul untuk halang pest? Alright, kita ada cara nak halang pest ni. Okay, kat sini kita bagi, pertama saya panggil blocking entry. Okay, blocking entry ni adalah dengan cara kita halang dia daripada laluan dia masuk. Kita halang laluan dia masuk. Okay, maksudnya tutup segala kawasan-kawasan yang boleh menjadikan dia masuk ke dalam fasiliti kita. Okay, first kali kita check building for opening, ada tak kawasan yang terbuka, berlubang, retak pada dinding. Okay, tutup kawasan-kawasan tersebut. Okay, kita nak block, kita nak block laluan dia. Okay, kita nak block laluan pest ni. Alright, then make sure door and window are keep closed. Okay, seal between the door and frame is tight. Okay, tingkap dan pintu kita tutup dengan rapat. Okay, bukan sekadar tutup. Okay, sebab kalau kita perasan kalau pintu pun belah bawah tu kita ada ruang. Bila dalam belah bawah tu kita ada ruang, okay, belah bawah tu ada ruang, so pest masih boleh masuk. Tingkap kadang kita tutup, belum tentu dia tutup sepenuhnya, dia ada ruang kat keliling bingkai dan sebagainya. Alright, so sebab tu bahagian-bahagian yang ada gap tu kita akan tutup juga. Okay, kalau dekat food facility, pintu kalau perasan dekat belah bawah dia tak ada gap, adalah dengan cara kita letak, mungkin kita letak getah, okay, ada getah penutup, okay, supaya kita tutup tu memang kedap tutup sepenuhnya. Okay, alright, sama juga dengan tingkap. Okay, alright, so tak ada ruang di sekeliling tingkap dan juga sekeliling pintu. Kita boleh letak getah dan sebagainya lah. Getah yang memang ditampal pada bingkai pintu kita. Okay, so next, install mesh. Okay, yang kedua adalah dengan cara kita boleh letak juga wire mesh. Okay, macam jaring jaring-jaring besi dekat pintu bangunan kita, tingkap bangunan kita, supaya lalat dan apa ni yang panggil insect tak boleh nak terbang masuk. Alright, next,
buat self closing door and window. Okey, tingkap dan pintu juga mungkin boleh letak satu alat mekanisme yang di mana kita panggil self closing. Okey, tutup sendiri. Kita buka pintu, lepas dia tutup sendiri. Itu pun bagus juga. Alright, untuk halang pest. Okey, so next, cover pipes and drain. Okey, maksudnya kalau sebarang laluan untuk longkang ditutup. Okay, tak adalah longkang yang terbuka. Sebab apa? Longkang-longkang ni kawasan kotor. Okay, so dalam fasiliti kita, kita kena tutup kawasan longkang. So jangan dia open dengan exposed area. Alright, sebab kita tak nak ada contamination pada produk kita lah. Kita tutup. Make sure longkang tertutup. Okay, next, cara nak block entry dia adalah kita use supplier with good reputation. Okay, kita guna khidmat pest control punya kontraktor, okay, yang ada reputasi yang bagus lah. Okay, kontraktor yang ada sejarah khidmat yang bagus kat tempat-tempat lain, kita pilih yang tu. Pilih pest control. Sebab syarikat-syarikat pest control ada banyak. Okay, ada yang bagus, ada yang tak bagus. So kita kena pilih yang bagus punya reputation. Okay, next, make sure employee know to check the site of rodent. Okay, next kita kena ajar pekerja ataupun orang di sekeliling kilang tersebut, okay, cara kita nak kena pasti ada wujud tak pest dekat tempat kita. Okay, so benda tu boleh diajar melalui training lah, boleh buat training. Alright. Okay, tadi yang pertama adalah kita block entry. Yang kedua, okay, selepas kita dah block, okay, kita kedua adalah dengan cara kita proper food storage. Okay, kita buat penyimpanan yang proper lah untuk makanan atau untuk produk kita. Okay, simpan makanan, okay, jauh daripada lantai, jauh daripada dinding. Okay, sebabnya pest ni datang daripada dinding, datang daripada lantai. Okay, so make sure kalau letak kat rak tu jauh pada, ada jarak daripada dinding, ada jarak daripada lantai. Alright. Store food in tight seal container. Okay, simpan dalam bekas yang tight seal. Okay, yang betul-betul kedap. Okay, ataupun packaging yang betul-betul betul-betul secure untuk produk kita. Food grade plastik, glass atau stainless steel lah. Guna packaging yang kuat untuk mencegah pest ni daripada gigit ataupun boleh merosakkan packaging kita dan dapat makanan kita. Kalau packaging tu bagus, alright, mungkin boleh elakkan pest daripada makan dia. Alright, so next, throw out replace container that have crack and loose fitting lids. Okay, kalau ada packaging ataupun ada penutup, okay, ada barang yang dia dah loose, okay, dia dah tak boleh tutup rapat dan sebagainya, tukar packaging yang baru. Okay, tukar bekas penyimpanan yang baru. Okay, sebenarnya kalau tempat simpanan kita tu dah terbuka, dah rosak, tak boleh nak tutup dan sebagainya, pest pun lagi memudahkan kerja dia untuk datang lah. Alright, so never leave the unused food or food scrap like on the ground. Okay, jangan biarkan makanan yang terbiar, okay, berada kat atas lantai. Lama-lama atas lantai, maka kita menjemput dia, jemputlah makan kat atas lantai tu. Alright, so kalau nampak ada mungkin sisa-sisa yang terjatuh atas lantai ke apa, cepat-cepat buang dan cuci kawasan tersebut. Alright, so itulah cara untuk kita buat proper food storage. Kita buat penyimpanan makanan dengan lebih bagus lah. Alright, kita tak bagi peluang untuk pest ni datang, okay, dan makan makanan kita yang bersepah dan sebagainya. Alright. Yang ketiga, teknik yang ketiga, tadi kita halang laluannya. Yang kedua, kita control storage food kita. Okay, jangan bagi ada sisa-sisa makanan, alright, ataupun container ataupun packaging terbuka dan sebagainya. Okay, yang ketiga adalah dengan cara kita buat waste management. Okay, kita buat effective waste management, pengurusan sampah. Okay, dan good overall hygiene. Okay, bermaksud kita buat pengurusan sampah dan juga buat apply hygienic punya procedure. Okay, contoh-contoh kat sini kita beritahu food scrap ataupun sampah daripada sisa makanan dibuang setiap hari. Alright, okay, jangan simpan lama-lama. Okay, regular garbage collection has been arranged. Okay, kat sini bagi tahu
maksudnya ada jadual dalam pembuangan berkala, okey, mungkin pengutipan sampah daripada kontraktor ataupun majlis perbandaran ke, mungkin setiap hari sekali ke, okey, satu hari sekali. Alright, garbage container lids are kept tightly close, okey. Penutup tong sampah tersebut pun kena ditutup rapat, okey. Jangan bagi pest makan sampah tersebut. Okay. Garbage container are never allowed to overflow. Jangan melempar-lempar tong sampah, jangan melempar-lempar. Okey, tapi benda ni dah selalu berlaku kan. Okey, bila melempar-lempar itulah pest datang. Okey, food spill are cleaned up as they happen. Okey. Kalau ada tumpahan makanan tu tertumpah kat mana-mana, cepat-cepat cuci. Alright. Dumpster are located far away from building as possible. Okey, tempat pembuangan sampah jauh daripada fasiliti kita buat makanan tu. Tempat buang sampah kena diletakkan jauh daripada tempat kita buat makanan tu. Sebab dalam kilang tu selalunya akan ada satu tempat yang kita letakkan untuk dumpster ataupun tempat pembuangan. Segala jenis sampah akan dikumpulkan dekat situ dan majlis perbandaran akan ambil. Alright. So tempat pengumpulan sampah tu kena jauh daripada bangunan untuk kita buat makanan tu lah. Alright. So next, garbage containers, okay, fully covered pest proof. Okay. So itulah tempat pembuangan sampah tu, tong sampah tu kena betul-betul dalam dan luarnya kena betul-betul di cover, kena ada penutup yang menghalang daripada pest daripada masuk. Okay, bin liner are used for garbage container, recycling bin, okay, composter container. Okay, ni tak ada apalah. Okay, so garbage container, recycling container are regularly clean and sanitized. So tong sampah tu pun juga kenalah selalu dicuci, sehari sekali ke dicuci. Tong sampah pun kena dicuci. Okay, ni jarang orang buat. Tapi ini adalah yang paling bagus untuk kita apply hygiene untuk tempat kita lah. Alright. Next. Okay. Kita kena juga train. Okay. Untuk control pest bukan sahaja kita kena ada waste management. Okay. Tetapi juga kita kena train. Okay. Sebab kalau kita ada SOP yang tertentu tapi kita orang panggil tidak ajar orang lain cara untuk buat dia, so dia tak jadi. Dia kena ajar juga pekerja, okay, cara untuk kita apply hygiene, cara untuk kita apply halang pest daripada masuk ke kawasan kita. Okay, so siapa yang responsible for pest control activity? Okay, setiap tempat tu dia ada orang akan jaga pest control kaki tangan dan dia yang akan berurusan dengan kontraktor. So dia kena conduct training untuk pekerja. Okay, kalau boleh jemput orang yang lebih pakar untuk bagi training, boleh jemput orang daripada pest contractor tersebut untuk bagi training kepada pekerja-pekerja supaya maklumat tu sampai lebih jelas. Alright, so next, pest control activity must take place. Okay, so kat mana kawasan yang kita buat pest control activity. Bermaksud kalau kita buat pest control activity, make sure dalam kawasan itu pekerja kita semua tahu. Okay, oh dia nampak, oh ini tempat perangkap, ni tempat perangkap, so dia tahu. Alright, tak adalah dia tak tahu. Kalau tak tahu, dia mungkin dia buang dan sebagainya. Alright, so make sure orang aware kita buat pest control tu. Alright, so next, apakah kawasan-kawasan yang ditumpukan untuk kita buat pest control? Okay, kawasan mana? Okay, apakah kawasan samalah? Okay, di mana kita buat? Okay, pekerja lain kena tahulah kawasannya. Okay, berapa kerap aktiviti pest control ni dibuat? Adakah setiap hari ataupun sehari sekali? Okay, pekerja kena tahu juga bila orang buat kerja-kerja pest control ni. Okay, how pest control activity atau before, macam mana dia buat? Okay, okay, dah tahu bila dan macam mana pula dia buat kerja-kerja tu pun kita kena bagi tahu pekerja kita. Okay, macam mana orang kaki tangan pest control ni dia buat kerja. Okay, kat mana dia buat kerja, okay, macam mana dia buat kerja. Okay, supaya tak ada kita terkejut. Okay, orang ni buat benda sembuh-sembuh sana, sembuh-sembuh sini ya. Okay, alright, so dia kena ada pengetahuan pasal pest control. Dia kena tahu ada orang sembuh racun. Okay, sebab kalau dia tahu orang tu sembuh racun sebagai contohnya, dia tak boleh pergi dekat, dia tak boleh sentuh dan sebagainya dalam kawasan tersebut. Okay, kita takut nanti kalau dia sembuh, dia tak tahu tu racun, dia bawa masuk dalam fasiliti dia tak cuci tangan dan apa. Alright,
masuk dalam makanan, so kena foodborne illness. Alright. So make sure semua pekerja di-train, okay, tentang apa aktiviti, apakah kaedah pengawalan, kat mana tempat letak perangkap, kat mana buat aktiviti pest control, okay, macam mana dia buat aktiviti pest control. Alright. So itu dia employee training, okay, untuk pest control lah. Alright. So basically, okay, ini sahaja mengenai chapter 3, okay, untuk sanitation dan juga cleaning. Okay, kita masuk juga pasal plant. Hari ni dalam slide ni kita belajar pasal plant design, okay, dan juga kita belajar juga mengenai pest. Okay, apakah jenis pest dan apakah teknik pest control. Okay, alright. So I think for chapter 3 this is all for today. Thank you very much. Assalamualaikum. Kita jumpa on online class later. Okay. Okay, bye bye. Okay, that's all for today.